Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita tazkirah pagi dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilma warzuqna minka fahma waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa khabar sidang pendengar Dewan Dakwah Negara yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Moga-moga kita semua dalam kebaikan, dalam kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini kita cuti. Kalau di Selangor, di Kuala Lumpur ini kita cuti. Cuti sempena Nuzulul Quran. Nuzulul Quran iaitu mengambil sejarah ataupun sirah peristiwa penurunan Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada tazkirah pada pagi ini saya nak cerita tentang Al-Quran, nuzulul Quran. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut tentang Al-Quran, mungkin kita dah tahu dah apa itu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitabullah, satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dan ada kalanya Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan pelbagai keadaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di pelbagai tempat. Ada di Mekah, ada kalanya Allah SWT turunkan ayat Al-Quran itu di Madinah, sehingga ada ayat Al-Quran yang disebut sebagai Makkiyah dan Madaniyah. Dan kita tahu Al-Quran itu ada 30 juzuk, 30 juzuk, ada 6,000 lebih ayat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, dan Al-Quran ini merupakan kitab suci yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu mukjizat agung. Kenapa dikatakan mukjizat agung? Inilah di antara mukjizat yang besar yang kekal sehingga akhir zaman. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kita hari ini, yang kita juga turut dapat dan kita baca, yang kita jadikan sebagai panduan hidup kita sehinggalah akhir zaman. Sama juga seperti mana nabi-nabi terdahulu ada juga diturunkan Al-Quran. Cumanya nabi-nabi terdahulu diturunkan kitab, seperti Nabi Isa diturunkan kitab Injil, Nabi Musa kitab Taurah, Nabi Daud kitab Zabur. Tetapi kitab-kitab itu semua telah hilang ataupun tiada. Jadi apa yang ada hari ini, kalau kita lihat ada Bible dan sebagainya, itu semua yang telah diselewengkan. Jadi untungnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini,
Al-Quran yang ada pada kita ini merupakan satu mukjizat yang terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah yang datangkan, Allah yang turunkan Al-Quran itu, dan Allah lah yang memeliharanya. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat, ada je zaman kita hari ini sebelum zaman kita. Dan zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman dahulu lagi adanya cobaan tangan-tangan yang dengki dan khianat dengan agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi SAW, cuba mengubah Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu 31 juzuk. Ada juga yang mendatangkan surah-surah yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan seperti mana yang telah dibuat Musailamatul Kazzab. Lama dah tuan-tuan. Lama dah penyelewengan yang pernah berlaku yang dibuat oleh mereka yang anti kepada Islam, anti kepada Nabi SAW. Mereka menyelewengkan Al-Quran. Dan malah ada juga Al-Quran yang dibuat direka-reka oleh orientalis, oleh golongan-golongan Yahudi. Untuk apa? Untuk menyelewengkan ataupun untuk menyesatkan umat Islam. Tetapi alhamdulillah, inilah yang dikatakan mukjizat agung. Al-Quran ini tetap dianya terpelihara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambut nuzul Quran itu sedikit mukadimah yang saya nak sebut tentang Al-Quran tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, Al-Quran telah ada pada kita hari ini. Ia merupakan satu mukjizat agung. Maka apa tanggungjawab kita tuan-tuan? Apa tanggungjawab kita dengan Al-Quran ini? Sebagai satu kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang pertama tuan-tuan, antara perkara yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Quran wa 'allamahu. Belajarlah kamu akan Al-Quran dan ajarkan. Ini merupakan satu perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mempelajari Al-Quran. Kita sambut nuzulul Quran, kita kena muhasabah diri kita, adakah kita telah mempelajari Al-Quran dan adakah kita telah menyampaikan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran banyak sudut tuan-tuan, banyak sudut ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Yang pertama, mempelajari bacaannya. Kita kena baca Quran lah. Jadi bila kita sebut tentang Al-Quran, kita kena baca Quran. Baca Al-Quran. Jadi kalau siapa yang tak pandai baca Quran, dia kena pergi mengaji. Siapa yang tak tahu baca Quran, dia kena belajar tuan-tuan. Belajar. Sebab apa? Sebab ini merupakan satu suruhan daripada Nabi SAW untuk kita mempelajari Al-Quran. Jadi merupakan satu perkara yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita umatnya untuk kita mempelajari Al-Quran. Belajar Al-Quran. Kan kita cari guru-guru. Belajar Quran ni pun tak boleh seorang-seorang. Kita kena cari guru kerana apa? Al-Quran ini diturunkan dengan bersanad. Sanadnya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, daripada kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita hari ini. Jadi Al-Quran ini bersanad. Maka kita pelajari Al-Quran ini daripada guru-guru kita yang mengajar Al-Quran. Banyak hari ini guru-guru Al-Quran yang mengajar Al-Quran, yang membuat kelas-kelas Al-Quran. Jadi ini tanggungjawab kita yang pertama. Kan? Bila kita sebut tentang Al-Quran, maka kita kena mempelajari Al-Quran itu, kenal huruf-hurufnya. Kena tahu macam mana cara bacaannya. Walaupun merangkak-rangkak, bukankah dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan orang yang merangkak-rangkak ini berusaha bersungguh-sungguh untuk dia bermujahadah baca Quran ini, Allah berikan kepada dia 2 pahala. Pahala dia membaca dan pahala dia bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita ini banyak benda dunia kita belajar, tapi Al-Quran kita tak belajar.
rugi kita. Kan, komputer kita belajar, cara nak set up komputer kita belajar, kan, cara nak main Facebook kita belajar, bagaimana nak tingkatkan sale marketing melalui IG, Facebook, bisnes kita boleh pergi kelas sana sini, kan, beribu kita bayar untuk apa? Untuk mempelajari benda-benda dunia. Kenapa tidak kita memperuntukkan masa kita untuk kita mempelajari Al-Quran? Belajarlah Al-Quran. Dan belajar Quran. Biar kita boleh membaca Al-Quran. Itu yang pertama, membaca Al-Quran. Masya Allah, tuan-tuan. Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Al-Quran. Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat memberi syafaat kepada yang membacanya. Disebut sebagai li ashabi. Seolah-olah Al-Quran itu adalah sahabat kita yang akan bantu kita. Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Jadi Nabi suruh kita belajar supaya kita dapat membaca Al-Quran. Kenapa nak kena membaca Al-Quran ni? Baca Al-Quran, bacalah. Soal faham itu nanti dulu. Dan itu juga kita kena belajar. Tetapi baca dulu Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah antara ibadat ataupun amalan kita yang pahalanya Masya Allah berganda-ganda, tuan-tuan. Berganda-ganda. Kita hidup kita ini dalam bulan Ramadan terutamanya, kalau kita banyak baca Quran, lagi banyak pahala. Lagi banyak pahala. Saya pernah sebut, tuan-tuan, cuba kita bayangkan. Kita baca Al-Quran satu hari satu juzuk. Katakanlah dalam bulan Ramadan ni dapat istiqamah satu hari satu juzuk. InsyaAllah 30 hari Ramadan dapat khatam Al-Quran. Satu hari satu juzuk. Kalau kita ambil anggaran satu hari satu juzuk Al-Quran, maksudnya setiap hari kita telah membaca lebih kurang 20 muka Al-Quran. 20 muka surat. Lebih kurang ada 10 helai. 10 helai, 20 muka Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan, satu muka Al-Quran ada 15 baris. Satu muka, dia ada 15 baris. Itu Al-Quran kita baca. Satu muka, 15 baris. Satu baris itu, average-nya lebih kurang, tuan-tuan, ada 40 huruf. Ada 40 huruf. Itu lebih kurang. Jadi, satu muka Al-Quran, 40 kali 15, tuan-tuan telah membaca Al-Quran itu, satu muka Al-Quran ada lebih kurang 600 huruf. 600 huruf itu, tuan-tuan kali dengan 10. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, orang yang membaca Al-Quran itu, pahalanya dikira by huruf. Ikut huruf, tuan-tuan. Satu huruf ke satu huruf. Bukan ikut perkataan. Bukan ikut satu ayat, tetapi pahalanya ikut huruf. Satu huruf, kata Nabi, akan mendapat 10 ganjaran pahala. Allahu Akbar. Banyak betul, tuan-tuan, pahala umatnya Nabi SAW yang rajin membaca Al-Quran ini. Jadi kalau 600 huruf satu muka Al-Quran, satu baris saya anggarkan ada 40 huruf, kali dengan 15 baris satu muka Al-Quran, ada 600 huruf, 600 huruf kali 10, 6,000. Maksudnya orang yang membaca Al-Quran ini, satu muka surat sahaja, tuan-tuan, kalau dia baca, dia dah dapat 6,000 pahala. Berapa pahala? 6,000 pahala. Bayangkan kalau kita baca Quran, satu muka surat dapat 6,000 ringgit. Allahu Akbar. Tak buat kerja apa, tuan-tuan. Memang kita pulun hari-hari, silap-silap hari-hari khatam Al-Quran. Sebab apa? Baca Quran ni satu muka 6,000 ringgit. Itu 6,000 pahala yang dibaca, gandaan yang kita buat pada bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Cuba kita bayangkan, bulan Ramadan macam mana, tuan-tuan? Kalau kita baca Quran bulan Ramadan, kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, pahalanya berganda. Tu tuan-tuan kiralah matematik darab tu macam mana, sifirnya macam mana. Kan? Nak ceritanya,
anggaran kasar, kita cerita untung kasar pahala. Selalu kita cerita untung kasar bisnes kita, tuan-tuan. Ini kita bisnes akhirat. Dan bisnes akhirat, bisnes yang tidak akan ada rugi. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang alladzina yatluna kitaballah, yang yatluna kitaballah, yang baca Quran, yang mengikut panduan Al-Quran, di akhir ayat Allah sebut apa? Lan tabur, tijaratan lan tabur. Orang yang yarjuna tijaratan, perniagaan yang tidak ada rugi. Tak ada rugi, tuan-tuan. Ini kita kira untung kasar pagi ni. Untung kasar baca Quran. Satu muka, Masya Allah, 6,000 pahala. Satu juzuk, 20 muka. Satu juzuk 20 muka. 6,000 kali 20 berapa, tuan-tuan? Kalau 6,000 kali 10, 60,000. Kalau kali 10 lagi, tuan-tuan, jadi ada 120,000 pahala. Itu untung kasar. Untung kasar orang yang baca Quran. Satu hari, satu juzuk, dia dapat 120,000 pahala. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi suruh kita baca Quran, kerana Al-Quran akan bagi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Dalam kubur akan menjadi nur, cahaya. Di titian sirat akan menjadi peneman. Masya Allah, tuan-tuan. Ini pahala Al-Quran yang disuruh oleh Nabi kita agar untuk kita membaca. Nak cerita tentang baca Quran, kan, supaya kita belajar untuk kita boleh baca Quran ini. Tuan-tuan lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i sendiri, tuan-tuan, mengkhatamkan Al-Quran, ya Allah, dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Setiap hari, tuan-tuan, 2 kali khatam. Kan? Setiap hari 2 kali khatam. Dalam semayang, luar semayang, Masya Allah. Imam Malik radhiyallahu anhu memberhentikan pengajian-pengajiannya untuk menumpukan kepada bacaan Al-Quran. Dan itu juga antara amalan salafun salih, ulama-ulama kita. Bila datangnya bulan Ramadan, mereka ambil Quran, mereka baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, belajarlah Al-Quran. Siapa yang tak pandai baca Quran, belajarlah baca Al-Quran. Belajar baca Quran. Kemudian yang dah pandai baca Quran, bacalah Quran. Bulan Ramadan ini bulan untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak. Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk panduan kehidupan manusia yang menerangkan di antara yang hak dan yang batil. Jadi ini tujuan kita, tuan-tuan, menyambut nuzul Al-Quran untuk kita muhasabah diri kita. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita dengan Al-Quran? Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Kadang-kadang ada juga makcik-makcik, kan? Ni makcik-makcik lah, kalau ada yang dengar, pakcik-pakcik ataupun ibu ayah kita. Dia kata, kan, ibu dulu jahil, kan, susah. Nak pergi kelas baca Quran pun tak sempat. Kenapa? Kecil-kecil pun nak mengaji susah. Bukan setakat mengaji, nak sekolah pun susah. Kan? Dah tua-tua ni nak mengaji ni, ustaz, tak berapa nak pandai. Tak berapa nak menyebut. Lidah pun dah berbelit-belit, ustaz. Kan? Nak sebut bod, payah. Nak sebut to, kan, ustaz, kan, dengan tak ada gigi kadang-kadang susah, ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah SWT. Kalau ibu dan ayah kita yang mungkin tak dapat dan tidak mampu untuk membaca Al-Quran ataupun mempelajari Al-Quran, paling tidak kita ajarkan ibu dan ayah kita membaca ayat-ayat yang mudah-mudah. Yang pertama, Fatihah lah. Sebab Al-Fatihah itu merupakan rukun dalam solat kita. Maka kita ajarkan kepada mereka membaca Al-Fatihah. Walaupun dalam bentuk hafalan, tak apa, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kita mengajarkan kepada mereka ini Al-Fatihah, mereka dapat membaca Al-Fatihah dengan betul, maka solat mereka itu betul, solat mereka itu sah,
maka mereka mengulang-ulang Al-Fatihah itu sehingga Al-Fatihah itu menjadi sebati dengan mereka. Al-Fatihah itu juga Al-Quran yang akan memberi syafaat kepada mereka. Dan kemudian ajarkan kepada mereka ayat-ayat surah-surah yang pendek-pendek macam 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, Allahu akbar. Baca tuan-tuan. Dan ini untuk kita apa? Dapat pahala Al-Quran. Pernah satu ketika tuan-tuan diberitahu Nabi SAW kepada sahabat untuk apa tuan-tuan? Untuk khatam Al-Quran setiap hari. Jadi ada sahabat kata, ya Rasulullah, kan macam mana nak khatam Quran sebelum tidur setiap hari? Kan agak sukar. Tetapi dijawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, boleh. Sayyidina Ali ni seorang yang cerdik, pandai. Kan dia kata apa? Bacalah dengan 3 kali kul huwallahu ahad. Kita baca kul huwallahu ahad 3 kali itu dapat pahala umpama membaca Al-Quran seluruhnya. Jadi itu antara kita kita berikan galakan. Kita berikan motivasi kepada pakcik-makcik, orang-orang tua yang mungkin sebelum ini tak sempat membaca Al-Quran, bila dah tua mungkin ada yang sukar untuk membaca Al-Quran. Dan kita ajarkan dia surah-surah yang pendek-pendek, ayat-ayat yang pendek-pendek tetapi mempunyai fadilat yang luar biasa. Untuk apa? Untuk motivasi kepada mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi SAW sebut siapa yang membaca suratul Ikhlas kan sekali pahalanya umpama sulusul Quran, 1/3 Al-Quran. Siapa yang membaca 2 dapat 2/3. Siapa yang membaca 3 kali suratul Ikhlas umpama dia membaca Al-Quran itu keseluruhannya. Jadi itu antara contoh-contoh. Untuk apa? Untuk kita menggalakkan orang membaca Al-Quran mengikut tahap-tahap. Yang boleh belajar. Kan? Yang dah tidak ada kemampuan, kita ambil yang fardu dulu, Fatihah, tuan-tuan, yang wajib. Kemudian berperingkat-peringkat dengan kita minta dia menghafal ayat-ayat ataupun ayat-ayat surah-surah yang pendek supaya menjadi amalan. Yang penting dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini cerita tentang baca je tuan-tuan. Allahu Akbar. Baca je, Masya Allah, pahalanya berganda-ganda. 120,000 pahala. Kira untung kasar kita dalam bulan Ramadan kalau kita rajin membaca Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Kemudian Nabi kata apa? Wa'allama. Kan, belajarlah Al-Quran, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain. Mengajarkan. Jadi kerja mengajar Al-Quran ini bukanlah suatu kerja yang low class. Tak. Mengajar Al-Quran ini merupakan satu kerja yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang akan memberi syafaat nanti di akhirat nanti, tuan-tuan. Jadi siapa yang ada ilmu tentang Al-Quran, ajarkan. Sebab itu kadang-kadang kita dalam bulan Ramadan kita amalkan konsep tadarus. Orang ni baca, orang ni semak. Orang ni baca, orang ni semak. Itu konsep tadarus. Saling mempelajari, seorang baca, seorang semak, seorang baca, seorang semak. Jadi bila orang tu salah, kita betulkan. Kita membetul, tentu kita mengajarlah, kita menegur. Kan saling mempelajari, menegur antara satu sama lain. Masya Allah, itu konsep untuk kita mengajar Al-Quran, untuk saling kita memperbetulkan bacaan Al-Quran. Insya Allah itu juga merupakan pahala yang sangat besar. Sebab itu bulan Ramadan selalu bulan yang disemarakkan majlis tadarus Al-Quran. Saling semak menyemak, saling tegur menegur, saling betul membetulkan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Tuan-tuan, ini tanggungjawab kita. Bila mana kita menghayati peristiwa nuzulul Quran. Dengan kita mengajarkan. Mengajar anak-anak kita ajar baca Al-Quran. Ajarkan Al-Quran, kenalkan Al-Quran kepada mereka. Kan? Bukan kenalkan anak-anak kecil-kecil, kita dah kenalkan dengan TikTok sana, TikTok sini, tuan-tuan. Walaupun ada orang kata, Allah, TikTok ni ada juga baiknya Ustaz, ada juga boleh buat Al-Quran. Alhamdulillah lah kalau boleh. Kan? Tetapi berapa ramai yang menggunakan TikTok untuk Al-Quran. Jadi gunakan, kalau betul-betul menggunakan, gunakan dengan cara
dengan cara yang betul. Untuk apa? Mendekatkan diri kita dengan amalan, dekat dengan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kitabullah, dengan membaca Al-Quran, dengan untuk kita menarik orang lain untuk berdakwah dengan Al-Quran, insya-Allah tuan-tuan. Itu kita cerita tentang pahala membaca dan juga tanggungjawab kita untuk saling tegur menegur, bantu membantu, tolong menolong dalam kita menyemarakkan majlis ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu baca tuan-tuan. Tapi bila kita sebut tentang nuzul Quran juga, Al-Quran itu bukan sekadar didatangkan untuk kita baca. Bukan didatangkan untuk sekadar kita baca, tetapi untuk kita tadabbur. Tadarus dan tadabbur. Tadabbur tu jangan kita tinggal juga. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu datang hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Bila disebut Al-Quran itu datang sebagai petunjuk, lepas kita baca tadarus, tuan-tuan, tak kiralah tuan-tuan nak tadarus macam mana. Ada orang tadarus, kemudian dia mempelajari lagu-lagu Al-Quran, tajwid Al-Quran. Itu tak ada masalah. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua yang perlu kita tingkatkan, iaitu tadabbur Al-Quran. Kita buka Al-Quran, kita mempelajari makna-makna Al-Quran. Bagi mereka yang saya sebut di awal tadi, mungkin ada yang sukar membaca Al-Quran dan sebagainya, tadabbur tak ada masalah. Al-Quran ini hari ini berbagai versi terjemahan ada. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Perancis, bahasa macam-macam bahasa lah tuan-tuan dalam dunia ini. Al-Quran telah diterjemahkan. Jadi kita boleh ambil Al-Quran terjemahan itu, kita baca. Walaupun asasnya kalau kita baca terjemahan itu mungkin tidak menyampai maksud apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, tetapi paling tidak kita dapat tahu, ada kisah-kisah dalam Al-Quran, kita tadabbur. Ada hukum-hukum hakam dalam Al-Quran, apa perintah Allah dalam Al-Quran, tadabbur. Itu peringkat yang kedua tuan-tuan, iaitu tadabbur. Jadi kita dah tadarus. Nak tadarus itu dengan kita mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran. Yang kedua, tadabbur. Faham. Bila kita nak tadabbur, kita tafaham, kita memahami Al-Quran. Apa yang Allah sebut ni? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Awal-awal kita baca Quran, Allah dah sebut Zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Quran yang tiada ragu, yang tiada syak padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita faham, apa yang terkandung dalam Al-Quran ini bukan satu kitab mukjizat yang tiada ragu-ragu. Bukan rekaan Nabi SAW, bukan rekaan manusia, tetapi kitabullah, kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah, sebab itu Allah sebut hudan lil muttaqin, beruntunglah bagi orang-orang yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia akan mencapai tahap orang yang muttaqin. Jadi kita faham, kalau aku nak jadi orang yang bertakwa, aku kena ambil Al-Quran ini sebagai panduan hidup aku. Kalau aku nak jadi orang yang bertakwa, aku kena ambil Al-Quran ini sebagai teman karib aku, untuk aku baca, untuk aku faham, untuk aku amalkan. Tu tuan-tuan. Ayat pertama Allah dah sebut. Jadi kita faham macam tu. Jadi lepas tu kita baca lagi, barulah kita jumpa macam-macam hukum. Jadi perintah-perintah yang kita jumpa, maka kita amalkan. Larangan-larangan yang kita jumpa, kita tinggalkan. Sirah-sirah yang kita jumpa, jadikan pengajaran. Tuan-tuan. Jadikan renungan, tadabbur. Supaya kita faham isi dan intipati Al-Quran. Bukan sekadar baca. Janganlah sampai 30 tahun belajar Al-Quran, belajar baca je kan. Pergi majlis Quran, baca taranum dan sebagainya. Baguslah. Waratil Quran tartilah. Kita kena baca Al-Quran dengan tartil dan sebagainya. Tapi yang dah membaca itu, maka kena tadabbur. Kena faham Al-Quran. Maka bila kita nak memahami Al-Quran, kita kena belajar terjemahannya. Kemudian pergi pula ke kelas-kelas Al-Quran yang ada kelas tafsir. Kelas tafsir Al-Quran. Masya Allah. Tuan-tuan, hari ini
setiap hari kita boleh belajar kelas tafsir. Kan? Setiap hari kita boleh belajar kelas tafsir. Tuan-tuan kalau rajin buka Radio Aikim, Radio Aikim FM, kita buka pukul apa? 6.30 pagi. Kan? Sahibul Fadilah Ustaz Iqmal Zaidi kan mengajar tafsir Al-Quran di Radio Aikim setengah jam, tak silap saya. Tuan-tuan, kita buka Al-Quran sementara kita dalam perjalanan nak pergi kerja, masya-Allah kita dah dengar dah. Kita dah dengar dah tafsir Al-Quran. Hari ni ayat apa sambung ayat apa sambung ayat. Kita boleh, tuan-tuan. Ada masa lagi lepas maghrib kita duduk dekat masjid dan surau yang mana ada kelas-kelas tafsirul Quran. Boleh kita pelajari, tuan-tuan. Masya-Allah. Hari ini banyak medium-medium yang boleh kita gunakan untuk kita mempelajari Al-Quran. Jadi belajarlah, tuan-tuan, Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Itu peringkat kita. Kan, lepas kita belajar, kita tadabbur. Kemudian kita sampaikanlah. Kita sampaikan. Ini peranan kita dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kan, kita menghayati nuzulul Quran ini, penurunan Al-Quran ini bukan sekadar kita meraihkan dengan kita bercuti sahaja pada hari ini. Kan, cuti. Tetapi marilah sama-sama kita renung-renungkan hidup kita ini dengan Al-Quran. Pertama, adakah kita ini telah membaca Al-Quran? Jadikan Al-Quran sebagai teman karib kita yang akan memberi syafaat kepada kita. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, adakah kita telah mentadabbur, memahami Al-Quran untuk kita amalkan? Tadabbur. Kan? Kita dah baca, kita dah tadabbur. Kemudian yang peringkat yang ketiga, amal. Amalkan. Sebab itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika mana ditanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, apa itu takwa? Kan? Mahwa takwa? Kata Sayyidina Ali, antara ciri-ciri takwa itu al-amalu bitanzil, iaitu kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran. Itu peringkat yang ketiga. Kita dah baca, dah belajar, kita dah boleh baca. Lepas kita dah boleh baca, bukan sekadar kita baca, tadarus, kita tadabbur. Bukan sekadar kita tadabbur, kita dah faham, amal. Berapa ramai orang yang faham tapi tak beramal. Tak boleh. Jadi Al-Quran ini amal. Al-amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali. Maka kita beramal. Kalau kita dapat belajar, baca, kemudian kita faham, kita amal, insya-Allah. Itulah yarjuna tijaratan dan tabur. Orang yang mengharapkan satu perniagaan yang tiada ruginya. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, itulah yang dapat saya kongsikan dalam tazkirah pada hari ini sempena cuti nuzulul Quran. Moga-moga Al-Quran itu dekat di hati kita. Al-Quran itu jadi basahan lidah kita setiap hari, setiap masa. Moga-moga Al-Quran itu menjadi panduan dan amalan hidup kita. Dan moga-moga kita sentiasa mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Quran itu sebagai syafaat kepada kehidupan kita selepas kehidupan di alam dunia ini, iaitu di akhirat sana, insya-Allah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, sedikit kelebihan-kelebihan berkaitan dengan Al-Quran, apa yang perlu untuk kita lakukan. Moga-moga kita mendapat manfaat bersama. Salam nuzulul Quran buat semua pendengar dalam Dewan Dakwah Negara. Moga-moga memberi manfaat dan tuan-tuan boleh terus subscribe Dewan Dakwah Negara punya channel di YouTube, di FB, boleh tekan button share dan like. Moga-moga ianya juga menjadi saham yang terus tersebar, kan, untuk kita sama-sama menyebarkan kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan oleh semua asatizah kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a daudal jibal yusabbihna wa tarukuna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa ya Rabb Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.